Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ahlan wa sahlan diucapkan kepada anda terutamanya. Kata orang tua-tua, 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. 2-3 mudah dicari, manakan sama hemopati seorang. Ramai tanya apa itu hemopati. Baiklah, syukur alhamdulillah ramai yang bertanya kepada kita sekarang nak tahu tentang satu lagi kaedah. Hemopati merupakan satu rawatan alternatif yang sedang rancak sekarang ini di Malaysia dan serata dunia. Namun begitu kita berasa amat bangga sekali kerana rawatan hemopati telah berjaya mencapai satu tahap kecemerlangan, bukan saja mengubat pelbagai jenis penyakit, memberikan ketenangan jiwa kepada pengamal-pengamalnya. Dalam masa yang sama juga kita berasa bangga kerana rawatan hemopati ini telah memberikan kelegaan kepada ramai orang. Baiklah, hari ini alhamdulillah seperti biasa kita bersiaran langsung lagi menerusi webcast www.tvselangor.com. Yang baru buka laptop hari ini, selamat bersiaran bersama kami insya-Allah. Nak mengantar maklumat ataupun berkongsi soalan, emailnya mudah saja, typekan tvs@tvselangor.com. Telah pun dipaparkan oleh penerbit saya hari ini, Saudari Ayu, Saudara Gafi dan kru penerbitan TV Selangor. Baiklah, kalau nak mengantar SMS seperti biasalah, saya terima juga SMS anda, tapi jangan lupa tulislah nama, lokasi anda di mana, senanglah saya nak membalasnya. Okey? Baiklah, tetamu kita hari ini cukup istimewa orangnya kerana tanpa beliau saya fikir rawatan hemopati belum lagi dapat berkembang maju di Malaysia. Tahniah kita ucapkan dan perhargaan ni. Maka dengan itu penerbit kita telah pun mengundang ke studio. Inilah dia yang amat kita hormati, yang berbahagia Profesor Dr. Nik Omar Nik Daud, merupakan pakar perubatan hemopati di Malaysia yang telah pun memberikan hikmat bakti beliau lebih 30 tahun. Tahniah ya Profesor. Selamat datang sekali lagi ke Apa Khabar Selangor. Terlihat susuk tubuh, wajah senyuman cerianya. Kita dapat tahu Profesor sihat. Kita nak semua orang anak-anak Selangor pun sihatlah seperti doktor dan Profesor ya. Dan pastinya rawatan hemopati ini semakin digemari dan menjadi pilihan. Tak begitu ya Prof? Ya, betul. Ya. Okey. Selama lebih 30 tahun, saya fikir satu jangka masa yang cukup panjang. Ya, betul. Bagaimana agaknya Profesor menghadapi masyarakat? Ya, sebab ada yang tak faham, pertama kali dengar. Bagaimana Prof? Silakan. Homeopati ni waktu saya bawa masuk pertama kali ke Malaysia ni memang sesuatu yang baru. Yang baru dan tidak dipahami oleh masyarakat. Dan memangnya sukar pada peringkat awalnya, tetapi saya itu tidak menghalang saya untuk meneruskan cita-cita saja dan perjuangan saya untuk mengembangkan sistem perubatan ini kepada masyarakat di Malaysia dan juga di Asia. Di Asia. Cukup menarik sekali. Jadi oleh itu saya teruskan perjuangan saya. Saya mulakan dari kecil dengan hanya daripada satu, saya tambah satu. Jadi kini homeopati mula dikenali oleh masyarakat ramai, khususnya di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia, Indonesia, Singapura mula berkembang sekarang. Jadi saya mulakan dengan satu klinik, dengan saya tubuhkan sebuah institusi, Kolej Homeopati, Fakulti Perubatan Homeopati Malaysia. Di sini kita kembangkan homeopati seluruh dunia. Jadi kita dalam 30 tahun ini kita sudah jadikan Malaysia sebagai the center of homeopathic learning. Kita dah berjaya pun. Tahniah diucapkan. Kita nak beginilah kalau boleh. Ianya berpusat di Selangor ni Kita bisa di Selangor, banyaknya di Selangor. Klinik kita banyak di Selangor. Kita ada di Bangi, Shah Alam, Kuala Lumpur, Damansara, semuanya di Selangor ini. Cantik sekali, dan saya fikir Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Abdul Khalid Ibrahim, Datuk Menteri Besar Selangor, memang inginkan supaya anak-anak muda pertamanya yang berminat dalam bidang teknologi, perubatan, hemopati ini sama-sama kita sokong dan kita dukung. InsyaAllah Prof ya. Terima kasih. Baik. Jadi kepada anda jangan lupa hantarkan info dan maklumat, nak bertanya soalan boleh juga. Fokus kita hari ini nak minta lah kalau boleh Profesor kongsi dengan kita. Begitu ramai yang bersedih muram durja. Kerana telah lama mendirikan rumah tangga namun belum lagi dikurniakan cahaya mata. Betul. Kita fokus hari ini Prof tentang tajuknya
Kesuburannya. Kalau boleh Prof, silakan. Apa betul. sebenarnya maksud subur? Selalu tanah haji subur. Silakan Prof. Jadi ini satu topik yang menarik dan saya bersedia untuk berkongsi bersama dengan para pendengar. Waktu ini, di saat ini kita sedikit mengalami sedikit masalah dilema di kalangan pasangan suami isteri yang sudah kahwin lebih daripada 2 tahun tapi tidak dikurniakan anak. Jadi kalau dilihat daripada statistik WHO, World Health Organization, mereka menyatakan bahawa dunia mengalami masalah ketidaksuburan di kalangan kedua-dua, lelaki dan wanita. Di mana silap itu? Sebab apa? Kita tengok pasangan yang bersanding di pelamin ni kacak, cantik, ayu, lengkap, tak cacat apa pun. Tiba-tiba je selepas mereka rumah tangga, macam Prof kata 2 tahun, sabar dulu. 5 tahun, sabar lagi. Dah 10 tahun boleh sabar ke Prof? Itu sudah meningkat usia. Usianya sudah sampai 35-40. Dan usia 40 tahun bagi seorang wanita sudah tidak digalakkan untuk hamil. Betul. Sebab ramai nak tahu ni, kenapa tak boleh hamil selepas usia 40 tahun? Itu berbagai-bagai masalah. Itulah jadi sumbangan kami yang paling besar dalam bidang perubatan homeopati ini. Kita mempunyai rangkaian 150 ubat-ubat organik yang begitu baik untuk kesuburan lelaki dan kesuburan wanita. Yang ini yang istimewa dalam bidang perubatan. Yang ini kita nak berkongsi bersama selama 30 tahun. Jadi bermula pada tahun 71 saya memulakan membantu seorang kawan saya yang juga seorang doktor biasa dan makan ubat homeopati. Dia kahwin 2 tahun tidak ada anak. Setelah makan 3 bulan dia hamil. Ini memberangsangkan saya untuk membuat kajian demi kajian, penyelidikan demi penyelidikan untuk menghasilkan satu kaedah baru yang lebih cepat. Jadi saya berhubungan dengan Dr. Jacob di England. Waktu saya belajar di England, saya berhubungan Dr. Jacob. Dr. Jacob ini adalah seorang profesor yang pertama membuat test tube baby, yang anaknya test tube baby itu nama Louis. Itu orang pertama di dunia yang mencipta kaedah test tube baby. Itu guru saya. Hebat. Jadi saya belajar dengan dia bagaimana cara-cara dia, pendekatan dia untuk merawat kes test tube baby untuk dapat anak. Saya memberitahu dia, saya mengikut kaedah saya homeopati, memberi ubat-ubat organik untuk mendapat zuriat. Cukup cantik. Jadi kepada anda jangan lupa hantarkan email, persoalan ataupun SMS nak bertanya. Kalau ada kalangan anda hari ini yang masih lagi menanti-nantikan, kata orang makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah, kerana menantikan kehadiran cahaya mata dalam keluarga. Wah, ini bukan kerja main-main. Kerana yang mengharapkan ialah kedua belah pihak, ibu dan ayah dan bonda nak menimang cucu. Namun begitu masih lagi gagal. Kaum lelaki jangan hanya melihat ini adalah masalah wanita, dan wanita pula jangan mengatakan suaminya pula katanya mandul. Ada persoalan dan ada langkah penyelesaian bersama homeopati. Tak begitu Prof? Ya, betul. Okey, teruskan Prof. Jadi persoalannya, siapa mampu dipersalahkan? Dalam hal ini. Jadi dalam masalah infertility ini, kesuburan ini, kita harus melihat pendekatan dua pihak, suami dan isteri. Jadi ada masalah ini berpihak kepada suami. Jadi sedangkan suami tidak sedar. Jadi contohnya katakanlah impotens, mati pucuk, tidak dapat bersama, zakar tidak tegang, sperma yang keluar itu tidak ada benih, azoospermia. Banyak lagi persoalan. Sperma yang keluar itu kurang daripada ukuran yang sepatutnya. Sepatutnya satu pancutan itu kena ada 60 juta benih. Okey. Dan kita mahu hanya 1 juta saja. Kita hanya mahu 1 ekor saja. Single, solo. Satu saja yang handsome, yang boleh menghamilkan isteri dia. Itulah. Baiklah, jadi sekarang ni kita dah dapat penerangan tadi, penjelasannya bagaimana di pihak suami. Adakah anda menghadapi masalah-masalah itu? Sebagaimana dinyatakan, jika iya, hantarkan email anda sekarang juga. Kerana yang berbahagia, Profesor Dr. Nick
Omar, Nick Daud akan berkongsi dengan anda tentang topik kesuburan. Baik, dah ada yang masuk. Baiklah, rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Jumpa lagi. Prof, kita masih lagi bercakap tentang bagaimana untuk mengetahui lebih lanjut tentang topik kesuburan. Tetapi adakah anda di luar sana, terutamanya kaum lelaki lah, saya fokus sekarang ini, ramai dalam kalangan kita yang sedar tak sedar, sebenarnya kita ni bermasalah. Okey, adakah anda mempunyai masalah lemah, terutamanya kata orang mati pucuk, anda mempunyai masalah lemah dari segi ketegangan zakar anda, ataupun sperma anda tidak berkualiti. Ini merupakan sebahagian daripadanya. Ramai yang berasa malu nak bercakap tentang hal ini. Kerana apa? Kerana ia dianggap cerita bilik tidur. Ya. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ini, kita nak tambah penduduk kita, dapatkan kata orang generasi muda yang sihat, yang kuat, ya. Dan inilah masalah utama. Dan hari ini alhamdulillah kita ada bersama yang berbahagia Profesor Dr. Nick Omar Nick Daud, merupakan pakar perubatan homeopati di Malaysia. Lebih 30 tahun dah memberi khidmat beliau untuk mencari kata orang penyelesaian topik kesuburan lelaki dan wanita. Prof, sambung lagi. Jadi tadi saya bicarakan tentang masalah pada lelaki. Ya. Jadi masalah pada satu lagi yang saya kaji selama 30 tahun ini, kebanyakan lelaki yang mempunyai masalah untuk mendapat zuriat ni, ada sedikit hubung kait dengan masturbation. Jadi di waktu remaja dia. Jadi ini memberi kesan. Sebab saya tanya pasangan lelaki yang mempunyai masalah ini, mereka ada overindulgent dipanggil di waktu remaja. Itu dia. Jadi efeknya di waktu dia kahwin, cepat pancut, ini problem dia. Maknanya masturbation atau masturbasi, ataupun bahasa mudah Melayu cakap melancap. Ya. Kenapa kalau boleh doktor jelaskan? Why? Kenapa tak boleh melancap? Sebenarnya ini melancap ini satu fitrah alam. Ya. Jadi tidak ada satu manusia lelaki yang katanya dia tidak melancap, tidak. Dia adalah fitrah alam pada sifat semula jadi seorang manusia. Jadi kita tidak mempersalahkan siapa. Hal ini berlaku pada siapa saja. Jadi namun overindulgent, kalau berlebihan itu yang tidak baiknya. Overdose. Bukan overdose, berlebih sangat. Lebih sangat, ya. Jadi ini yang jadi problem, akan mengakibatkan kepada bukan saja infertility, rawatan kesuburan, kurang kesuburan, malah dia akan jadi efek kepada mental. Apa taknya, Prof? Yang benih-benih berkualiti, benih-benih yang bagus, benih doktor, benih engineer, semuanya dah masuk ke longkang. Ya. Bagaimana, Prof? Jadi itu kita ada penyelesaian dia. Kita akan cari apakah punca dan kita akan selesaikan untuk bahagian lelaki. Kita akan bagikan ubat-ubat kesuburan lelaki. Yang hanya kita guna 100% ubat homeopati, organic medicine. Kita tidak gunakan sebarang drug, kita tak gunakan sebarang dadah, kita tidak campur adukkan ubat-ubat alopati dalam sistem perubatan homeopati. Cukup cantik. Mana dia, mungkin ada juga yang mengatakan kepada saya, satu, kalau urut tak boleh settle ke doktor? Urut boleh. Itu sebahagian, tapi urut tidaklah menyelesaikan masalah. Immortality, morbidity. Mana rawatan mesti dari dalam? Dalam juga. Dari dalam juga. Urut boleh sebagai to complement, boleh. Okey, cukup cantik. Jadi yang satu lagi masalah ialah berpihak kepada wanita. Wanita ini banyak masalah. Kalau boleh sila, Prof. Ramai bertanya dah ni. Jadi terutama sekali masalah haid. Seorang wanita yang haid tidak tetap, irregular period, datang tak datang period, kemudian tidak ada period, absent of period, ada segugut endometriosis, PCOS, emosi, makan pil perancang, makan drug itu, makan ini, kesan daripada lama-lama, mungkin kesan daripada drug addict, kesan daripada alkoholism, orang yang minum arak kuat. Lagi dah teruk. Jadi lepas kesan daripada operation, apa-apa operation selepas ini, membuat fibroid, cysta. Itu dah jadi banyak sangat masalah pada wanita, dan itu pun akan diselesaikan
melalui ubat-ubat homeopati yang paling istimewa. InsyaAllah boleh, Prof. Boleh. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita di luar sana, jangan menjadi kata orang dah tak ada apa-apa, dah ikhtiar. Homeopati adalah satu penyelesaiannya, insyaAllah berhubung langsung bersama tetamu kita hari ini yang berbahagia, Profesor Dr. Nik Omar Nik Daud, merupakan pengamal perubatan homeopati yang sangat berpengalaman. Prof, umumkan sekali lagi, Prof, nombor yang boleh dihubungi. Dah mula bertanya dah ni. Nombor saya yang boleh dihubungi adalah kalau di Kuala Lumpur ni 03 4042 2020. Itu dia. Itu alamat klinik saya. Jadi untuk makluman para pendengar semua, bahawa bidang ini memang bidang kepakaran saya, dan saya telah merawat orang melebihi daripada 5,000 pasangan daripada seluruh dunia yang datang, dan ini cukup menarik. Kita pun bangga bahawa ada anak Melayu, ada anak Malaysia yang kepakarannya dalam bidang kesuburan ini bersama taraf dengan dunia-dunia lain. Cukup cantik dan saya berasa bangga, Prof. Okey, satu lagi yang menghantar email bertanyakan kepada kita ialah mahal ke, Prof, rawatan tu? Tak mahal. Tak mampu. Tidak. Kita kalau betul-betul tempat saya ini, saya ambil hanya marhain, harga marhain, harga rakyat. Jadi iaitu ubatnya sekitar RM50 untuk 1 minggu ubat. Masya Allah. Jadi kepada adik-adik, itulah dia. Profesor memang nak membantu. Hari ini Profesor datang berkongsi dengan kita, nak memberikan peluang, nak menolong. Tak begitu, Prof? Betul, ya. Okey, baiklah. Saya fikir bahawa persoalan berkaitan dengan kesuburan ini, kesuburan kepada adik-adik kita yang telah pun mendirikan rumah tangga 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, walhal wa'imah sampai 10-15 tahun belum ada cahaya mata, jangan kecewa, ya. Kalau lelaki mulalah tu, katakan isterinya mandul, tak boleh buat apa dah, maka cari pasangan baru. Tapi Profesor, saya fikir ada alternatif, ada kaedahnya, ya. Ya, betul. Okey, Prof, kita kongsi sedikit lagi tentang aspek kesuburan ini, ya. Bagaimana seriusnya di Selangor ni? Saya fokus sebab klinik saya ni hampir ke seluruh negara yang datang. Seluruh negara. Jadi buat masa ini saya rasa juga agak tinggi nisbah masyarakat kita yang orang tidak ada masalah infertility. Jadi walaupun tidak seserius negara-negara lain, umpamanya kita kata Singapura begitu sudah dilema. Kerajaannya dilema sekarang. Dulu kerajaannya 20 tahun yang silam mengamalkan perancang keluarga. Terus sekarang dia menggalakkan, sebab rakyat Singapura tidak ada anak-anak kecil, tidak ada sekarang. Tidak ada orang muda. Kelahiran bayi yang baru. Kelahiran baru tidak ada. Cukup berkurangan, amat berkurangan. Singapura memerlukan lebih ramai rakyat dia sekarang untuk masa depan, dan dia sudah jadi satu dilema. Dan saya sudah merawat lebih dari 1,000 orang Singapura yang datang. Setiap bulan ada saja orang Singapura yang datang. Pasangan-pasangan Singapura yang datang, baik orang Melayu, India ataupun Cina. Itu dia. Jadi saya memberi peluang kepada rakyat tempatan bahawa kepakaran yang saya ada pada hari ini dimanfaatkan oleh masyarakat seluruh dunia. Orang daripada South Africa datang, daripada Libya, Kuwait, Saudi Arabia, daripada Australia, Germany, India, Indonesia, Filipina, Thailand. Kenapa kita tidak manfaatkan kepakaran tempatan ini? Itu dia. InsyaAllah selepas ini sama-samalah, ya, kata orang tu, orang luar lebih tahu, lebih nampak kehebatan, kekuatan yang ada pada Profesor Dr. Nik Omar. Sekarang ini adik-adik jangan bimbang lagi, hubungi nanti nombor yang telah dipaparkan tadi, dapatkan banyak nyimak nasihat, ya. Okey, Prof, kata tadi terlalu banyak sangat melancap ataupun masturbasi merupakan lelaki salah satu daripadanya. Ada sebab-sebab lain ke, Prof? Terlalu sangat banyak makan makanan yang berlemak, bergas, atau bagaimana? Jadi saya perhatikan selain daripada persoalan itu, yang timbul juga masalah, yang banyak juga masalah ialah lemah tenaga batin. Lemah tenaga batin ini maksudnya apa, Prof? Tak mampu apa? Keupayaan, ketegangan. Lelaki tak boleh keras. Ya, itu yang merisaukan pasangan suami isteri, baik di pihak lelaki maupun di pihak perempuan, para isteri. Jadi isi datang, suami dia begini, masalah begini, tidak boleh bersama, sedangkan kami sudah kahwin 2 tahun. Macam mana nak boleh anak? Ya, itu
Ini paling asas, paling basic. Ya, kemudian biasanya kalau perubatan biasa dia saja IUI saja. Ya. Masuk I benih I pada benih U dan bagi balik pada I. Yes. Seolah-olah begitulah. Ya. IUI. Jadi itu tujuan utama bagi orang-orang yang tak boleh penetrasi zakar dalam bersama dengan istrinya, maka dia buat IUI. Jadi terpaksa kita ambil benih lelaki dan tolong masukkan bagi pihak suami ini ke dalam isteri dia. Itu paling mudah sekali. Paling mudah. Jadi untuk orang impoten ataupun lemah tenaga batin ini. Tapi kalau itu Okey Prof. Ya. Sebelum itu, impoten ataupun lemah tenaga batin dalam kategori umur berapa Prof? Sekarang ini sekarang ini saya perhatikan orang muda pun banyak, orang baru kahwin pun masalah banyak ini. Ini terlampau banyak masalah ini. Premature ejaculation, pancutan pramasa, terlampau banyak. Jadi saya dapat agaknya tu, Prof. Sebab dia datang kahwin 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun artinya dalam lingkungan umur 20-an. 25, 26, 27, belum apa-apa lagi dah pancit rojoh lah tu. Jadi ini ada sebab. Kenapa? Ada sebab. Itu oversensitive. Tapi oversensitive kenapa? Kenapa? Itu harus dicari kenapa dan harus dicari penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya ada pada rawatan homeopati. Itu dia. Alhamdulillah kita bersama dengan Profesor Dr. Nik Omar hari ini yang sudi untuk berkongsi, memberikan khidmat nasihat beliau nampaknya. Hari ini kan adik-adik kita di luar sana bahawa jangan bimbang lagi. InsyaAllah kita berdoa sama-sama lah. Kita coba semua ni dengan izin Allah juga. Ya, betul. Perubatan homeopati ataupun perubatan alternatif yang ada sekarang ini boleh atau mampu untuk merawat masalah kesuburan dalam kalangan pasangan. Adik-adik kita yang telah mendirikan rumah tangga yang begitu lama, begitu mengharap, kadang-kadang terpaksa lah ambil anak angkat untuk mengisi rumah yang betul. Okey. Sekali lagi Prof, berilah nasihat dan panduan. Ada tips makan bawang ke, makan daun kucai ke, silakan Prof. Jadi saya dapat tips ini daripada kawan saya di Arab Saudi di Madinah. Alhamdulillah. Dr. Coach Abbas katanya, dia kata untuk membanyakkan air mani dan menguatkan zakar, dia kata you ambil badam. Okey, kacang badam itu memang kegemaran saya. Ditumbuk dan direbus dengan susu asli, beli susu Nestle ke apa, rebus minumlah satu cawan satu pagi, dia tahu. Kalau yang bagus lagi bubur telur sebiji, telur ayam kampung. Itu dia amalannya. Coba you amal hanya dalam masa 3 hari, sudah beza. Masya Allah. Tidak perlu banyak, 3 hari. Kalau ada madu, masuklah madu satu sudu, lagi enak. Jangan banyak. Itu dia. Itu cukup untuk. Tapi buah badam dengan susu orang Arab suka makan. Dan dia katanya ketahanan orang-orang Arab ini lama, dia kata. Itulah yang hebatnya. Wanita juga bertanya ni. Lelaki aja Prof, macam mana? Wanita pun sama, boleh makan sama. Madu boleh makan. Madu ya? Makan. Tapi harus bersamalah. Sebab wanita kita takut pula jadi pneumonia. Ada kesannya. Jadi pneumonia ni takut lebihan, nafsu dia meninggi. Kalau buat banjur terbuatlah 2 gelas. Satu untuk isteri tersayang, boleh. satu untuk suami. Kalau itu isteri yang kurang nafsu seks. Tapi kalau sudah nafsu seks normal, kita hanya bagi ubat-ubat yang sesuai untuk kesuburan saja. Itu dia. Sebab yang itu lebih mirip untuk menguatkan kelakian. Cantik. Memang cantik topik yang kita bincang hari ini Prof. Saya fikir memberikan kelegaan. Tapi tak perlu makan Viagra. Jangan makan Viagra, jangan makan Kailis. Buat apa itu? Itu semua kimia, chemical. Makan semula jadi. We are natural form of treatment. Semula jadi. Alhamdulillah, khidmat nasihat sentiasa diberikan dan info-info menarik akan ada lagi dari semasa ke semasa, di mana Profesor Dr. Nik Omar, Nik Daud sudi untuk bersama dengan anda lagi. Jadi hantarkan terus email anda. Terima kasih berinteraksi bersama kita hari ini. Prof, saya nak ucap terima kasih dulu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Semoga segala ilmu, pandangan, pengalaman yang dikongsi hari ini dapat juga dimanfaatkan oleh penonton di TV Selangor. Terima kasih. Jadi kepada anda terutamanya, jangan tunggu lama-lama lagi. Hari ini juga cari apa? Ya betul, kacang badam dan juga susu segar dibancuh sebagaimana nasihat Profesor tadi. Direbus. Maka jadikannya sebagai amalan. InsyaAllah segalanya akan terus memberikan anda kekuatan. Suami dan isteri berdoa, jangan lupa
untuk mendapatkan zuriat anak-anak yang soleh. Maka dengan itu kita akhiri pertemuan kita hari ini, insya-Allah dengan tema kesihatannya, dan anda juga mendapat banyak info dan maklumat bersama dengan penerbit saya hari ini, Saudari Ayu, Saudara Gafi, dan keseluruhannya kami tim di TV Selangor mengharapkan, apa khabar Selangor? Wow, terbaik untuk kita, keluarga kita sihat dan subur sentiasa, insya-Allah. Assalamualaikum.